Apabila bercakap mengenai perniagaan yang mengkhususkan diri mereka dalam perayaan, sudah tentu mereka mendapat sambutan meriah, permintaan yang tinggi. Persoalannya, bagaimana mereka kekalkan keuntungan perniagaan mereka di waktu-waktu lain selain waktu perayaan. Dan segmen pada kali ini kita akan bersama dua tetamu istimewa untuk kita dengarkan kisah, cerita dan pengalaman mereka serta tips dan strategi bagaimana mereka menguruskan perniagaan mereka, termasuk juga dengan operasi harian, kos perbelanjaan dan juga penguasaan usahawan terhadap teknologi dan juga digital. Hello, anda bersama saya Nina Rozman dan bersama kru awal ni kini kami berada di Sky Kitchen Shah Alam, dan mengapa kami berada di sini adalah untuk membincangkan mengenai topik musim perayaan. Bagaimanakah perniagaan PKS, PMKS ini mengurus perniagaan mereka pada waktu perayaan dan selain waktu perayaan untuk mereka kekalkan keuntungan mereka. Sudah tentu perayaan adalah waktu-waktu tempoh kegemaran ramai orang kerana bukan sahaja kita dapat cuti tetapi kita dapat menikmati juadah-juadah ataupun aneka unik yang sedap. Sudah tentu saya akan bawakan dua tetamu istimewa kita yang berada di Sky Kitchen di Shah Alam ini. Mari saya perkenalkan antara dua tetamu wanita jelita bersama saya pada hari ini. Saya perkenalkan di sebelah kiri saya Intan Suraya Kamaluddin merupakan pengasas The Big Gallery. Lagi satu kita punya chef, Chef Norlia daripada iaitu tukang masak untuk Sky Kitchen. Terima kasih. Apa khabar semua? Baik. Apa khabar? Okey, apabila kita bercakap mengenai perayaan, sebenarnya favorite ramai orang sebab kita tu antara mereka tunggu untuk pergi holiday, mereka juga tunggu makanan orang. Kadang-kadang kita tunggu rendang, ayam, kuih Melayu, kuih raya. Mungkin Puan Intan boleh kongsikan sedikit background perniagaan, macam mana wujudnya, apa inspirasi wujudnya Tak Shell ni? Okey, kami adalah pengeluar Tak Shell. Kalau bahasa orang kampung saya sebut kulit tat lah. Okey, jadi daripada kulit tart ni kita boleh buat macam-macam. Boleh buat cheese tart, boleh buat fruit tart, boleh buat brownies, bites, banyak jenis. So macam mana timbulnya idea untuk fokus pada buat Tak Shell ni sebab saya sendiri sebelum terjebak dengan Tak Shell memang buat cheese tart. Lepas tu masa tu tak reti lagi, tak pandai buat Tak Shell tu sendiri. Jadi kita beli yang orang punya. Lepas tu bila dah macam susah nak dapat apa tu Tak Shell tu, jadi startlah buat sendiri. Untuk nak tampung keperluan sendirilah. Lepas tu dalam lama tu kawan-kawan bakers yang memang tak ada masa nak buat, dia pun tanya, buatlah lebih, nak beli. So dekat situlah startnya, mulanya buat Tak Shell tu. Bagaimana pula dengan Chef Lia? Macam mana terlibat dengan Sky Kitchen? Tak silap saya, Sky Kitchen ni ada jual makanan campur. Tapi yang lebih menarik juga menjual rendang tok. Boleh ceritakan tak? Bermula daripada kita buat set lunch. Set lunch kita hantar ke rumah-rumah untuk ibu bapa yang bekerja, untuk anak-anak kat rumah. Jadi kita hantar set lunch. Lepas tu kalau hari raya ni banyak permintaan rendang tok lah. Jadi kita fokus, kalau hari raya ni kita fokus rendang tok. Rendang tok ni dulu kita buat rendang tok macam-macam rendang. Sekarang ni permintaan paling tinggi rendang tok. Jadi kita fokus rendang tok ni 100 kilo macam tu. Okey, kalau kita nak tengok musim perayaan ni, bisnes, kalau kita jual makanan ataupun dessert yang khususnya untuk musim perayaan ataupun ada event-event ni, waktu perayaan, musim perayaan mesti demand tu tinggi. Sambutan meriah lah. Kalau kita kadang-kadang tak cukup tangan order tu. Mungkin Intan boleh kongsikan apakah cabaran dia untuk mempunyai perniagaan dessert ni. Lepas tu macam mana pengurusan waktu musim perayaan demand tinggi dengan waktu bukan waktu-waktu biasa selain waktu perayaan. Baik. Bila kita bermula dulu dengan suami berdua.
Jadi bila sampai tibanya waktu puasa raya, demand tu memang akan 2 kali ataupun 3 kali ganda lebih tinggi daripada waktu-waktu biasa. Pulun lah. Orang kata buat kerja tu, nak siapkan order tu daripada pagi sampai subuh kan. Lepas tu bila dah ada pengalaman tu, kita dah tahu bila sampai musim perayaan ni, kita akan ambil pekerja tambahan, pekerja part time, pekerja sambilan untuk menampung keperluan masa musim perayaan ni lah. Jadi ramai je yang nak cari duit lebih lah orang kata kan. Okay. Bagaimana pula dengan Chef Lia untuk Sky Kitchen? Kita dah tahu memang ada jual nasi makanan campur, nasi campur, tapi khas untuk rendang. Macam mana uruskan perniagaan, sebab rendang kita tahu high demand, mostly raya lah, raya pun setahun sekali. Tapi macam mana you nak kekalkan keuntungannya selain waktu perayaan? Kita kan ada yang set untuk hantar ke rumah-rumah tu. Untuk dalam 2 minggu sekali kita akan buka order untuk rendang. Jadi siapa yang nak rendang tok, macam kadang-kadang bukan rendang tok ni bukan untuk hari raya je. Dia boleh macam kalau nak pergi ke luar negara ke, dia boleh simpan selama sebulan. Jadi kalau orang macam nak makan waktu malam tu tak tahu nak makan apa-apa, panaskan je lah masuk dalam microwave kan. Jadi dalam masa bulan puasa, hari raya, jadi dia kan order dia banyak. Jadi kalau yang hari biasa ni separuh daripada tu lah. Jadi benda tu tak putus lah. Jadi sentiasa ada je rendang tok ni. Tengok permintaan, kalau permintaan 2 minggu tu ada untuk satu kawah 40 kilo, kita jalan. Lapar pula bila cakap pasal cut shell, cakap pasal rendang. Itulah, tapi kalau kita nak belajar macam mana you guys kita nak tengok juga daripada segi perspektif persediaan, macam apa yang you guys belajar waktu pandemik tu, bila dah tahu susah, apa yang you guys perlukan selepas tu? Sebenarnya pandemik banyak mengajar kita erti sabar lah, dan membuka mata bahawa ada banyak lagi peluang untuk berniaga ni. Salah satunya disebabkan masa pandemik tu kita tak boleh keluar. So kita ada option sama ada kita boleh pakai platform online. Macam saya sendiri ada Shopee, kemudian kita guna Grab ataupun Lalamove untuk penghantaran pada customer-customer lah. Make use apa yang ada manfaat kan. Kalau macam Sky Kitchen pula macam mana? Sebab waktu pandemik tu you guys kena pindah kepada kaedah pemasaran yang baru, terutama teknologi dengan digital. Macam mana Sky Kitchen manage perkara tu? Kami banyak ambil nombor kontak customer melalui pakai WhatsApp. Sebab masa tu kita orang dah stop Foodpanda, jadi kita orang buat sendiri je lah. Pakai broadcast, hantar kat customer, kita ada order, kita buka order. Tapi masa pandemik memang betul lah, kita banyak pakai WhatsApp lah dengan Facebook untuk promote kita punya barang-barang. So far kalau tengok keuntungan pakai kalau pakai social media, pakai digital ni tinggi tak? Setakat ni saya rasa okey. Sebenarnya kalau marketing melalui Facebook, IG ataupun sekarang ni TikTok kan, sebenarnya masih lagi free marketing. Free marketing. Unless kalau kita nak lebih advance, maksudnya nak capai lebih ramai orang, barulah kita akan guna ads, FB ads ke, IG ads ke, macam tu. Susah tak masa tu you guys nak kena complete transition digital, social media? Sebab masa tu kita dah tak boleh bergantung sangat untuk orang dine in semua. Kita kena fokus macam social media, phone 24 hour time, phone ataupun tablet, macam mana? Betul-betul. Akak lagi lah tak pandai. Bab phone ni memang akak tak berapa pandai. Selalunya saya akak suami. Jadi semenjak pandemik kena belajar. Akak ada pergi kelas training ke macam Ada juga. Saya daripada Teras. Jadi Teras akan bimbing kita orang lah. Untuk buat macam mana nak buat ni. Macam mana kita nak marketing kita masuk dekat Facebook. Pergi kursus melalui Teras. Oh, okey. Lebih senang lah kalau pakai social media dengan digital tu kan. Betul. Tapi masih pakai sampai sekarang kan? Masih lagi. Masih lagi. Dia memang masih relevan lah. Masih relevan. Baik, kita nak discuss banyak lagi pasal perniagaan, perayaan, pasal makanan ni memang tak habis kalau kita bincangkan pasal ni. Tapi kita akan discuss selepas ini. Kita akan berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini. Terasa kesayuan, tapi
Bertemu kembali bersama saya Nina Rozman dan kami akan teruskan segmen kami pada kali ini untuk membincangkan perniagaan di musim perayaan. Dan masih bersama saya iaitu di Sky Kitchen Shah Alam, iaitu Intan Suraya merupakan pengasas The Big Gallery dan juga Chef Nolia merupakan tukang masak untuk Sky Kitchen. Terima kasih kerana masih sudi bersama saya. Okay, kita nak teruskan perbincangan kita. Kalau kita nak cakap dengan keadaan ataupun keadaan ekonomi sekarang ni, kalau kita tengok bahan mentah, barang-barang makanan, minuman semakin mahal. So tapi isu dia yang saya ingin tahu, mungkin boleh kongsikan, sebab bila kita dah set harga ni, okey, kita dah beli bahan mentah, so kita akan set pricing untuk setiap produk makanan kita untuk cover daripada kos pengeluaran kita. Tapi bila bahan mentah duk naik turun, so macam mana korang nak maintain ataupun customer pun tak pening. Hari ni I beli murah, hari tu I beli mahal. So customer mungkin turn off. So macam mana you guys uruskan bab meletakkan harga dengan harga-harga harga bahan mentah ni mahal? Mungkin mulakan dengan Puan Intan. Okey, untuk The Big Gallery, kalau dulu sebenarnya kita ada beberapa produk selain daripada Touch Shell. Lepas tu bila dah fokus pada Touch Shell sahaja, jenis-jenis bahan mentah yang kita beli, yang perlu beli tu sebenarnya sikit saja. Jadi dan kita tahu untuk production kita dah fokus dalam seminggu, dalam sebulan tu berapa banyak yang kita perlu beli. Kalau dulu kita beli runcit-runcit, maksudnya beli sikit-sikit, tak beli ikut macam karton sekotak-sekotak macam tu. So harga lebih mahal daripada biasa. Dan penetapan harga masa kita buat costing tu berdasarkan harga yang kita beli runcit-runcit. So bila permintaan tinggi dan kita pun dah tahu dah yang untuk tempoh sebulan tu berapa banyak yang permintaan yang ada, berapa banyak yang kita perlu produce. So kita tahu yang kita perlu benda tu berkotak-kotak. Jadi kita beli sekali lah, dan sekarang dah tak beli dekat macam kedai-kedai yang kecil, kita terus cari supplier. So bila kita beli direct dengan supplier, kita akan dapat harga yang jauh lebih murah. Jadi harga jualan kita tetap sama. So orang kata macam kalau ada kenaikan sekalipun, kita masih lagi boleh tanggung. Setakat ni kalau untuk The Big Gallery, belum ada lagi kenaikan harga dari mula buat, iaitu 7-8 tahun yang lepas sehingga sekarang belum lagi ada kenaikan harga lah. Cuma orang kata dari segi persen keuntungan tu sedikit berkurangan, tapi masih lagi boleh survive lah orang cakap. Sebab bukan apa, macam untuk Touch Shell ni, kami punya klien dan customer ni kebanyakannya baker-baker ataupun orang cakap macam bisnes B2B ni. So diorang order daripada kami, nanti dia akan jual balik Touch Shell tu. So kalau katalah kami ni naik harga, berapa pula dia nak jual? Betul. Nanti yang end user dia akan jadi terbeban. Sebab tu kami cuba kekalkan harga sampai tengoklah mungkin sampai cukup tahun ni ke. Banyak juga nak kena fikir supplier, nak kena fikir end user, nak kena fikir pasal kualiti makanan lagi. Tapi masa you guys antara nak kawal harga, tapi pada waktu pemasaran dekat digital macam ni, susah tak? Sebab you guys nak kena letak balik harga baru ataupun tak adalah harga jauh, tapi you guys nak kena update ataupun kemaskini harga dekat dekat social media, digital. Sebenarnya kalau dari segi marketing, bila kita tahu siapa customer kita, kita akan tahu macam mana nak adjust apa yang kita nak jual tu. Contohnya kalau Touch Shell biasa jual satu kotak ada 100 pieces. RM35. Okey. Jadi kita tahu orang masih nak membeli, tapi mungkin dia akan berkira-kira sikit sebab nilai RM35 sekarang tu mungkin agak dah rasa mahal lah sekarang. Dah rasa mahal. Dengan inflasi tinggi semua. Betul. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita adakan satu packing yang lebih kecil.
mungkin 50 pieces macam tu kan. Sebab ada je suri rumah yang macam anak-anak teringin nak makan, nak beli yang dah siap tu memang mahal lah kan, sangat mahal. So buat sendiri lagi jimat. Jadi betul, lagi senang. Jadi kita adakan packaging yang lebih kecil. Jadi dia orang akan rasa mampu nak belilah, mampu milik lah benda tu. Harga tak sampai RM20 pun. Nak dibandingkan dengan RM35 tu kan jauh beza dia kan. Betul, betul. Itu antara optionnya lah. Ini kita baru bercakap pasal dessert, tak Syah. Tapi macam mana pula dengan daging, antara kategori yang kita boleh kata naik turun jugalah kan rendang. Macam mana you kawal harga rendang tok ni waktu dengan keadaan tidak menentu, harga makanan naik, bahan mentah naik, macam mana? Macam saya set lunch kalau dulu RM60, sekarang kita adakan dua option. Nak yang RM40 dengan RM60. Sebab kita memang tak boleh nak turunkan harga sebab kita punya makanan kita ambil yang semua yang segar. Contoh ikan kan, kita tak ambil yang frozen, semua kita ambil yang segar. Jadi saya nak kekalkan macam kualiti. Lepas tu saya ambil, kalau yang sekarang ni saya terpaksa pergi banyak-banyak kedai lah, kena pergi supermarket ni. Contoh kalau NSK ke, Segi ke, Hero ke, carikan barang yang segar, lepas tu harga dia agak murah sikit. Kena sampai macam tu sekali. Macam contoh rendang tok, dulu saya tak jual setengah kilo, saya jual sekilo. Jadi saya rasa kalau sekilo macam kadang-kadang orang macam berat jugalah nak beli kan. Sampai 80 lebih. Jadi saya buat macam mana? Kita turunkan 500 gram. Tapi 500 gram tu tak termasuk dengan dia punya rempah. Yang 500 gram tu hanya daging. Kita akan bagi dia 600 gram. Jadi dah siap masak tu. Jadi dia dah akan dapat dalam 600 gram. Bukan 500 gram. Tapi harga 500 gram. Wow. Sebab selalunya orang kira dengan rempah. Saya tak. Saya timbang daging dulu. Lepas tu baru saya bagi rempah. Jadi yang 1 gram tu untuk rempah. Jadi tak adalah rasa macam, oh kenapa ni bila kita dapat tengok rempah je, daging tak ada kan. Macam tak syok lah. Macam tak syok. Kita nak raya dah ni tapi makanan tak raya lagi. Sebetulnya nak bagi orang puas hati kan. Tapi kebanyakan customer daripada Setakai Kitchen memang puas hati lah dengan kita orang punya servis. Kita kalau boleh nak bagi yang terbaik, lepas tu nak bersih, nak orang kata nak berkat kita niaga makanan kan. Itu kalau boleh tu kita memang kalau boleh memang nak bagi customer kita yang terbaik. Tak nak macam kita nak untung je kan. Tak ada juga. Sebetulnya RM60 tu pun dan yang set kita lunch tu kita tak ada untung banyak. Kita sebetulnya saya nak volume tinggi. Kalau ada volume, saya ada untung. Kalau volume tu rendah, saya cukup-cukup makan je lah orang kata. Kita bukan tak nak jual murah tapi kita pun nak keuntungan balik. Bukan kalau keuntungan tak banyak tapi dapat sikit pun tak apalah sebab kita pun nak sekadar bukan nak dapat untung je, kita nak bagi orang enjoy makanan kita. Nanti kalau dia makan tengok kita boleh bagi harga murah tapi bila dia makan kenapa ikan ni macam ni Kualiti tak ada orang bila potong makan pun terus. Betul, tengok macam gambar bestnya tapi bila makan kenapa dia buat macam ni, tak sedap lah kan. Contoh dia macam ayam goreng saja. Kita kalau macam Sky Kitchen ayam goreng tu kena ada bawang goreng. Contohlah macam tu. Yang tu semua kos tu. Yelah, garnishing. Garnishing. Tapi setengah orang cakap, tak payahlah saya tak nak tu. Tapi sebetulnya kita nak bila dihidang atas meja tu, berselera orang nak makan. Contoh, ada bawang goreng, ada tomato. Yang tu sekarang ni melibatkan kos. Dulu kalau tomato ke bawang goreng tu tak ada benda pun harganya. Tapi sekarang ni, kalau bawang goreng tu pun kita rasa macam, bukan nak berkira tapi duit dalam poket pun tak cukup. Kita pun nak teruskan, bukan nak pastikan kelangsungan hidup tapi kita nak pastikan kelangsungan perniagaan juga. Betul. Kita nak teruskan perniagaan kita ni sampai bila-bila biar orang suka kan. By the way, you guys ada dapat dana tak ataupun sponsor daripada kerajaan ataupun agensi untuk tolong korang dalam perniagaan macam mana? Mungkin macam saya baru-baru ni ada join program daripada Inscan, business coaching selama 4 bulan. So nak jadikan cerita masa mula-mula join tu tak ada dia beritahu akan dapat apa-apa dana ke apa kan. Tapi
cakap rezeki lah. Pihak Tekun dia bagi dana untuk orang kata majukan bisnes lah kepada setiap peserta tu. Dia bukan penyelesaian terus, solution habis, tapi dia bantu kita start. Betul. At least kita mulakan kan. Sebab kadang-kadang macam kami bila kita dah sampai ke satu fasa kita nak grow lebih besar lagi, kita perlukan equipment yang lebih baik, yang lebih besar, nak tambah pekerja mungkin. So bantuan daripada kerajaan sedikit sebanyak dapatlah cakap macam buka jalan untuk bisnes kami ni. Pave the way betul untuk grow lebih besar. Macam mana pula dengan Chef Lia? Daripada Sky Kitchen memang kita dapat dana daripada Teras lah. Teras ni yang bimbing kita orang, yang bawa kita orang untuk perniagaan ni lah, untuk belajar perniagaan ni macam mana. Lepas tu saya biasa dapat daripada BSN. BSN biasa beri bantuan. Lepas tu tapi daripada segi barang lah. Barang apa yang kita perlukan, dia orang akan tanya kita apa yang kita perlu, apa yang tak cukup, macam mana untuk nak extend kita punya perniagaan. Sebenarnya banyak bantuan daripada kerajaan, banyak agensi yang sediakan. Susah tak nak dapat bantuan masa tu? Dia sebenarnya kalau kita fulfill permintaan daripada pihak agensi tu tak susah pun. Bila dia macam ni, orang kalau nak bagi sesuatu dia mesti perlukan sesuatu daripada kita. Kalau tak nanti kadang macam orang akan ambil kesempatan. Entah apa-apa kadang dia buat kan. Jadi kata apa yang diorang minta, dokumen-dokumen perniagaan tu semua adalah benda-benda yang asas sebenarnya. Betul. Jadi kalau kita betul-betul serius dalam bisnes tu, sebenarnya apa yang diminta tu memang kita dah ada. Jadi bukan satu isu besar lah. Betul, isu besar. Like kalau kita nak buat sesuatu, kita follow ikut syarat peraturan dia tak ada masalah, mudah semua benda. Betul lah. Lepas tu yang penting sumber yang kita dapat tu sumber yang tepat dan kita manfaatkannya. Mungkin Chef Lia sebagai tukang masak, jual makanan, juadah makanan, minuman kepada orang ramai ni, mungkin boleh kongsikan untuk peniaga-peniaga di luar sana, usahawan-usahawan di luar sana. Apakah nasihat untuk mereka, sebab kita dah lalu daripada pandemik sampailah waktu pandemik dengan selepas pandemik, apa yang nasihat boleh diberikan terutama untuk usahawan muda? Kena sabarlah. Lepas tu kena jujur, baru ada keberkatan. Dia sebetulnya kita niaga ni kena jujur dengan ikhlas. Lepas tu kita niaga, contoh kalau kita nak niaga tu, kita kena belajar apa yang kita niaga. Jangan ambil mudah. Macam nak ambil hari ni saya nak niaga ni lah, 2-3 hari dah tak okey, saya tak nak lah niaga ni. Lain pula lah. Dia tak boleh macam tu. Kita nak niaga ni kena tekad dengan diri kita sendiri. Kalau kita kata nak niaga yang tu, itulah kita buat sampai habis. Kalau tak boleh yang ni, kita cuba lagi. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ya, betul. Jangan mudah putus asa lah yang betulnya. Dia macam mana pun ada dugaan. Betul. Dalam ada kebahagiaan tu ada mesti ada zatinya. Jangan stop give up. Jangan. Yang tu. Ini adalah antara kata-kata daripada Chef Sky Kitchen sendiri. Bagaimana pula dengan pengasas The Big Gallery ni? Okey, pada saya mana-mana usahawan pun, kalau kata dalam bidang saya lah sebagai seorang baker, kebanyakan baker ni dia mula berniaga berdasarkan passion. So kalau nak cakap nak buat kek, nak buat donat ke apa ke, dia boleh buat, dia tahu buat. Tapi bila bisnes tu makin grow, sebenarnya ada perkara yang lebih penting lagi yang dia perlu tahu dan perlu belajar. Macam pengalaman kami sendirilah, kita akan tambah staff, lepas tu kita perlu tahu pengurusan manusia. Itu satu. Kemudian pengurusan kewangan tu yang paling penting. Kita tak boleh jual barang tanpa kita tahu betul-betul kos kita. Dia kos ni bukan sekadar macam beli barang
katalah beli tepung sepaket berapa, campur dengan gula berapa, campur dengan telur berapa, lepas tu dapat berapa, kita kali 2. Maksudnya untuk modal beli barang tu lepas, adalah untung untuk kita. Sebenarnya kiraan tu salah. Dia ada formula dia yang betul-betul supaya bisnes kita dapat sustain. Sebab kita kena ingat, terutama sekali yang berkedai, yang ada tim, ada staff ni, kita nak kena bayar komitmen ni semua. Jadi kalau kita tak tahu urus duit kita, tak tahu kos kita, tak buat kiraan betul-betul, memang kita akan ada masalah. Sekarang mungkin tak nampak, tapi akan datang nanti dia akan efek pada bisnes kita. Betul-betul. Sudah tentu ini adalah kisah atau pengalaman daripada dua usahawan tempatan ini, mungkin menjadi inspirasi untuk anda di luar sana, dan mereka sudah pun berkongsikan strategi dan juga tips untuk anda pertimbangkan dalam pengurusan perniagaan anda. Sudah tentu dalam dunia perniagaan yang semakin mencabar ini, iaitu apa aspek yang perlu kita pandang adalah kos yang semakin meningkat, kos perbelanjaan, termasuk juga dengan operasi harian, dengan juga penguasaan usahawan terhadap teknologi dan digital. Dan semuanya akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Puan Intan Suraya, merupakan pengasas The Big Gallery, dan juga Puan Nolia, Chef Sky Kitchen, di mana sesi ini akan diakhiri di Sky Kitchen Shah Alam. Dengan saya dan pihak Astro Awani, kami akhiri segmen ini dengan ucapan Hari Raya untuk semua Muslim di luar sana, dengan ucapan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.